Subhanallah, Nurliza Ismail, Ariza Ahmad Nawi. Sekejap ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa dekat nama-nama anda Nurhamisa Agus ada gambar orang dengan gambar tangan tu? Tu maksudnya apa? Malia Musa, Muslia, Aina Ina, Cik Siti Atika, Kak Romnah Mansuri lagilah dapat diamond terus. Apa maksudnya tu Baru perasan. Ada Wiyah Kasim, Rodia Sharif, Salimah Husin dapat bendera. Kenapa Ada sesuatu yang baru ke di Facebook ke saya baru perasan? Siti Andasa Haji Isnun, Zainul Majid gambar gitu je. Fatimah Omar ni, Mas Liza Bagiran ada nombor 2 dalam tu. Fatimah Muhammad nombor 1. Apa tu maksudnya? Ada yang tahu? Inci Marina, subhanallah, subhanallah, ramainya nama-nama kesayangan hamba. Tak tersebut satu-satunya. Pening-pening lalat sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Encik Marina. Betul ke saya sebut nama tu? Masya Allah, setelah beberapa bulan saya follow Ustazah, hari ni baru disebut nama. Ya Allah, sedihnya saya dengar. Macam mana nak cakap kalau sebut semua nama tak berkuliah kita? Masya Allah. Ya, simbol apa tu lambang apa tu dekat hujung-hujung nama anda tu? Cuba perasan. Okay, cuba tengok. Saya perasan tu ada Latifah Sukarjo, dapat diamond, dapat gambar orang tu, dapat flag tu. Subhanallah. Okay, sesiapa yang banyak komen dalam FB memang ada lambang Ustaz cakap tadi. Ya ke Cik Siti Atikah? Wah, terror Cik Siti Atikah. Oh, dia dapat bunyi apa? Oh, Cikgu Noni Nur kita pun ada. Saya minta maaf sahabat-sahabat, saya berjanji pukul 7 saya macam mana nak cerita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pukul 12 lebih malam tadi baru orang Mekah kembali ke dalam rumah dengan berita yang sangat-sangat gembira. Apa gembiranya? Orang yang balik daripada Mekah, orang yang nak pergi Mekah, dia kena, orang yang nak buat umrah, dia kena isi macam-macam borang kan, melalui aplikasi itulah yang telah disediakan. Lepas tu 3 hari sebelum Ustaz balik, total swab test semuanya 4 kali. Daripada pergi sampai ke dalam rumah. 3 hari sebelum Ustaz balik, dapat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dapat mesej lah mengatakan permohonan home quarantine dia di reject. Kena reject lah. Jadi sedih. Sebab apa? Sebab kalau quarantine di hotel, kos semua sendiri darab 7 hari. Bayangkan kalau RM100 dah RM700, tapi kena pilih hotel yang dekat-dekat dengan KLIA. Memang hidup lah harga RM100 kalau hotel dekat-dekat dengan KLIA kan. Jadinya kena buat rayuan. So buat rayuan dengan KKM, apa benda yang dia nak lagi tu, buat bismillahirrahmanirrahim, tak dapat result sampailah nak balik. So saya pun nak ambil ke tak ambil, nak pergi ke tak ambil, ke tak pergi. Sekali tawakal tu Allah, sebab saya ada janji dengan Kak Yanti nak pergi. Tak apalah kalau Ustaz tak boleh balik pun tak apa. Tawakal aje lah katakan. Pergi kat hotel sekali, buat rayuan lagi sekali di KLIA. Ada yang lepas, ada yang tak lepas. Tapi Alhamdulillah Ustaz Azwan lepas. Maka saya bawa baliklah semalam kan, dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dengan gelang pinknya yang sepatutnya dia memang di kuarantin di rumah ini 7 hari. Jadinya bila dah kuarantin di rumah kan, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, tak boleh keluar apa semua. Pagi-pagi dah kena buatkan sarapan. Buatlah sangat kan. Tak buat sarapan pun panaskan bihun goreng dapat daripada masjid semalam. Begitulah Ustazah Zai. Sedapnya macam tu. Sebab apa sedap? Sebab dia suka makan bihun goreng. Sedap lah walaupun bahkan dah dipanaskan. Tapi itulah sambil bersarapan, macam-macam lah pula kan. WhatsApp yang malam tadi tak berjawab. Lepas tu perlukan perbincangan apa semua sahabat-sahabat muslimat. Memang payah. Okay, kuarantin seorang-seorang kat rumah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anda dengar ke? Lagging sekejap. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, Ustazah terus. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Buku baru, muka surat 228. Buku baru, muka surat 228. Sekejap ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ni kena hantar hasil keputusan swab test ke TV Al-Hijrah. Sebab sekali lagi untuk orang yang bersiaran di studio, Finas minta keputusan swab test yang terkini. Letih lah sekejap-sekejap nak hasil swab test. Kita dah berkali-kali dah kan
Jadi maknanya negatif baru dibolehkan untuk masuk ke studio pada malam ni. Benda tu dah okey dah 2-3 minggu sebelum ni tak perlu dah. Tapi kena lagi buat. Tak tahulah sebab ada peningkatan kes sedikit ke apa ke. Jadinya pagi-pagi dah berurusan benda-benda tu semua. Jangan berkeluh kesah. Kan berkeluh kesah. Bangkit balik macam tu. Kalau kita ada rasa apa benda sedih, apa rasa benda yang menyukarkan kita, terus kuatkan balik suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kifli Zul, apa khabar orang Johor? Zaitun Zain, Alhamdulillah. Terengganu jumpa Ustazah insya-Allah 27 Januari. Ustazah 27 Januari. Jauh je 27 Januari. 27 otak duk teringat nak pergi Mekah. 27 Allahumma salli Muhammad. 27 apa? Bulan ni bulan apa? November. 27 November insya-Allah Ustazah di Terengganu. Ustazah ada program memberi taklimat akhir kepada penerbangan umrah Disember di Taman Tamadun Islam Kuala Terengganu. Jadi sahabat-sahabat Latahzan ada ke di Terengganu? Jom kita jumpa di sana. Ustazah ada 2 program pada 27 tu di Terengganu. Yang satu lagi belum lagi dipastikan nama masjid ke nama tempat apa. Salam Suraya Gani daripada Singapura. Alhamdulillah. Ya, Kak Siti Azmahani. Baru nak terus teringat, jangan berkeluh kesah. Kata nak jadi wanita solehah. Gitu. Baik, teruskan. Hasil muka surat 228 tengah-tengah sekali. Bismillah, saya nak habiskan hari ni. Nak habiskan Ustazah Zain ni biar betul. Pukul berapa dia nak habis nanti tu, okey? Ahlan, teruskan. Hasil daripada amal soleh itu ada yang dapat dipetik dalam waktu yang terdekat di dunia dan ada yang dapat dipetik nanti kemudian hari di akhirat. Kita nak hidup ini fokus buat amal soleh. Kita nak fokus buat amal soleh. Ketentuan ilahi. Kenapa tak jumpa hari itu sayang? Ketentuan ilahi lelaki ke perempuan tiba-tiba sayang pula. Hasil daripada amal soleh itu ada yang dapat dipetik dalam waktu yang terdekat, yakni di dunia, dan ada yang dapat dipetik nanti di kemudian hari, yakni di akhirat. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, bila kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, waktu yang dekat, kitab akan menggambarkan dunia. Waktu kemudian kita menggambarkan akhirat. Kita biasa kalau dalam derita jiwa ada masalah, kita akan kata lamanya bila nak berakhir ni, kan? Yang kita kata lama, tak sabar dah, sebenarnya sekejap je. Sebab dunia ini adalah waktu yang sangat dekat, yang sangat singkat. Tapi bila kita panjangkan akal kita, minda kita, hati kita memandang akhirat, kita akan rasa dunia ni sekejap je. Kan biar sakit macam mana pun yang kita tempuh, kata aku kan nak bahagia ke akhirat, aku kan nak tempuh kehidupan akhirat hanya di dalam syurga yang penuh istirahat, aku kan nak dapat semua nikmat-nikmat yang Allah janji dekat akhirat. Kalau otak kita fokus ke situ, di bagaimanakan pun kita di dunia, kita akan terasa singkat. Sekejap je. Allahu Akbar, sekejap. Macam orang beranak lah sahabat-sahabat, kan? Siapa yang beranak sebelum PKP hari tu? Kan kemudian tu dekat status Facebook, Alhamdulillah selamat bersalin, baby dah umur 7 hari, contoh kan. Tiba-tiba dia boleh rentas negeri, baby dah boleh berjalan dah boleh berlari dah anak hang ni. Sekejap je ya. Kan orang duk cakap sekejap je dah boleh berlari dah anak kau ni. Sekejap gitu kan. Sekejap kau kata aku nak bagi dia daripada baby macam-macam sakit, perangai, asyik nangis malam-malam. Lepas tu sampai boleh berlari ni, rasa nak putus jantung. Macam tu kan, dalam hati je lah cakap. Orang tak cakap dekat mulut macam tu. Lepas tu yang orang tu, alah sekejapnya besar, sekejapnya kan macam tu. Dan sekejap kau tak tahu apa yang aku rasai, macam tu lah kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi hidup kita ni kalau kita fikir Allah masalah apa pun, pandang akhirat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memang letakkan kita di dunia ini untuk diuji, untuk dilatih tubi, untuk dipenat-penati. Betul ke penat-penati? Kan? Untuk penat supaya kita tak rasa penat lagi di sana. Sakit sahabat-sahabat dirahmati Allah. Puan Tini, Masya Allah, ketentuan ilahi namanya Puan Tini.
Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Amboi Surani Hamzah nak kata Ustazah comel lah, nak kata Ustazah berseri-seri lah. Hampa nak kacau Ustazah lah sebab suami berada di sisi. Tapi tak boleh macam selalu. Suami kena kuarantin diri je, stay at home, main intai-intai je. Abang nak makan? Abang macam tu kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, tapi doakanlah ya, dalam tempoh kuarantin ni pun sebenarnya ada hikmah yang sangat besar yang perlu Ustazah tinggal susun je. Okey, abang hari ni buat ni, abang hari ni buat ni, buat ni, buat ni. Takut terlupa, saling mengingatkan. Sebab okey, abang pun banyak kerja nak buat ni kan, walaupun hanya di hujung jari. Anda bayangkan kalau undang-undang macam ni berada pada 20 tahun lepas, zaman kita tak ada handphone kan, tak ada, yelah benda-benda sentuhan-sentuhan jari ni, tak ada, jenuh kan nak buat kerja, jenuh. Ni duduk dalam bilik saja pun ada banyak kerja, sebab kerja-kerja travel dah start kan. Baik, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita pergi satu persatu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun dan Maha Membalas kebaikan. Ya Allah, kalaulah kita memahami sifatnya Allah yang Maha Membalas kebaikan, kita tak akan penat buat baik, sahabat-sahabat. Biarlah orang tak menghargai, biarlah orang tak mengucapkan thank you pada kita kan. Biarlah orang rasa macam lepas kita buat baik dengan dia, dia balas pula dengan kejahatan. Dia macam-macam lah, membuatkan hati kita kecewa. Okay, Allahu Akbar. Awak macam-macam WhatsApp, macam-macam call pagi-pagi ni. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masjid Seksyen 13 Shah Alam. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas ni saya berada di Masjid Seksyen 13 Shah Alam. Anda tahu beri-ria dia pun minta maaf. Aircon dalam maintenance. Lupa nak cakap kat Ustazah okey ke dengan kipas. Oh Allah, Ustazah Zai ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Anda ingat apa? Ustazah kelakar lah. Saya kelakar ni siapa-siapa yang ada dekat Melaka, Johor, apa lagi, PD yang Ustazah jumpa hari tu. Ya Allah, Ustazah rasa macam nak tergelak-gelak sungguh. Tak maaf ya, Ustazah nak tergelak. Sebab apa nak tergelak? Bila datang jumpa, ya Allah Ustazah, malam tadi saya macam tak boleh tidur, macam nak jumpa apa je nak jumpa dengan Ustazah hari ni. Tak sangka Ustazah layan saya sama rata dengan orang yang kenal Ustazah lama lah. Habis tu takkan, kau duduk tepi dulu, kau duduk tepi, aku tak nak tegok hang dulu, aku tak kenal hang ni siapa. Takkan nak buat lagu tu, dah mula dah sinetron. Dah hang mai sama-sama, duduk sama-sama, awak nak debar-debar jantung. Lepas tu bila dah sembang huha-huha, duk teringat watak-watak dalam latahzan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Nak balik tu tak nak balik pula dah. Pasal apa tak nak balik pula? Syok lah sembang Ustazah macam dah kawan lama, macam keluarga. Gitu. Aduh, ke debar-debar jantung, takut-takut. Ingat Ustazah apa? Allah, nak ingat kipas aircon rosak, Ustazah nak mengamuk dekat masjid. Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Hidup ni sempoi-sempoi je. Buat apa nak skema-skema sangat? Subhanallah. Tak maaf Bila nama Datuk orang, suka lupa nak tengok berapa orang kat atas tu. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sopan sikit Ustazah, tak payah nak sinetron sangat. Sopan-sopan sikit. Okey, kita tengok Surah Ali Imran ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Dia macam mengada-ngada kan. Bila suami dah balik ni sahabat, sakit kepala lah, pening lah. Masa ditinggalkan seketika tu pening juga, tapi okey je, tak adalah rasa. Saya selalu sakit kepala sekarang. Allahumma salli ala Muhammad. Nak jumpa doktor juga ni. Tunggu ustaz habis kuarantin. Nak pergi jumpa doktor, tunggu ustaz habis kuarantin. Bukan nak pergi klinik biasa, nak kena jumpa doktor juga. Allahumma salli. Oh Allah kan. Kak Salwa Muhammad Arif ada rasa debar tak ada jumpa Ustazah. Kalau Kak Salwa Muhammad Arif, Ustazah datang Kuantan rasa debar nak jumpa, memang nak kena cubit-cubit lah. Hafiz Azliati, apa Hafiz Azliati tulis sahabat-sahabat? Hafiz Azliati ni, isteri askar, dia BFF dengan siapa? Yati siapa? Alah, dah hilang, dah naik atas dah. Apa dia tulis? Ronok jumpa sahabat-sahabat di kalau tak ada sinetron bukan Ustazah Zai kan, kemain lagi hampa. Okey, tak jadilah. Baik, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah.
Oleh itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala juga di akhirat, pahala yang baik di akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa sahaja yang diuji oleh Allah atas dunia, kita dah belajar daripada keseluruhan bab ini. Hari ini bab pengakhiran. Masya Allah sahabat, kita baca dengan hati. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Kalau kita baca Quran dengan faham, kita kata oleh itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Pahala ni adalah ganjaran baik. Kalau kita nak faham pahala ni, ganti kepada mata wang. Senang nak macam tu lah. Atas dunia ni ustazah, orang ada duit, orang pandang lah. Kan senang lah nak hidup, nak apa pun boleh, ke sana ke sini semua boleh. Kan, saya doa biarlah PKP lagi ustazah. Kenapa pula awak doa PKP lagi ni? Masa PKP syok ustazah. Kita tak ada sakit hati tengok orang ke sana sini, jap pergi holiday, jap lah orang pergi holiday, hampa pula yang sakit hati. Rupanya bukan orang yang banyak duit tu yang hatinya sakit, hampa pula yang hatinya sakit. Faham? Muslimat dirahmati Allah, kita cukup boleh terima dunia ini adalah tempat berurus niaga, berjual beli menggunakan mata wang negara masing-masing. Orang ada wang, macam segalanya senang, kan? Walaupun hakikatnya tidak. Nampak senang tapi tak tenang. Itu bukan rezeki yang hebat dari Allah. Begitu ustazah nak beri faham, moga Allah bantu kita untuk faham bahawa kehidupan akhirat, apa jenis mata wang telah tidak ada guna. Tak ada guna. Kau ada banyak dolar Amerika, kau ada banyak RM, kau ada banyak rial, langsung tak berguna. Yang berguna hanyalah pahala. Macam mana orang boleh hidup senang di sana? Senanglah ustazah. Kita hari ni boleh tak cakap ustazah senanglah, ustazah banyak pahala. Sebab itulah bila orang cakap ustazah jumpa kat mana-mana macam tu, saya sengih je. Takkan ustazah nak cakap, aku banyak pahala, kau tengok ni ada 3 beg pahala aku. Ustazah Zai ni dah almengong ni apa? Kan kalau orang kata Zanisha cakap, ustazah tak apalah, ustazah kan banyak duit. Contoh kan, ustazah pun kata, Zanisha ni nak kena. Aku dah habak dah, aku tak banyak duit. Dia duk kata ustazah tak apalah, ustazah kan banyak duit. Ni tengok sini. Itulah ada yang apa, viral kan. Viral kan. Campak. Kau ingat aku nak sangat duit dia. Ni duit aku, ni duit aku, ni duit aku. Fuyo, banyaknya duit dia. Dia boleh keluarkan beg macam tu. Banyaknya duit dia. Fuyo, macam tu kan. Sahabat-sahabat, Zanisha kata banyaknya duit ustazah. Tu Zanisha banyak duit saya. Tengok ni. Ni beg pertama semua duit RM10. Ni beg kedua semua duit RM50. Contoh kan. Ada orang buat macam tu? Tak ada. Sahabat-sahabat, sama juga. Ustazah tak apalah, ustazah dah banyak pahala. Jangan jadi manusia yang aku memang dah banyak pahala pun kau hada. Ili perasan sungguh sahabat-sahabat. Ada orang macam tu. Kalau ada orang macam tu memang almengongi sungguh lah. Kan dah 2 kali sebut. Maksudnya sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, siapa kita untuk kata aku dah banyak pahala, kau memang tak layak kawan dengan aku. Aku ni nanti dekat akhirat jadi manusia yang jutawan akhirat. Memang duit kita tak boleh bawa mati sebab kain kafan kita tak ada poket. Kan kain kafan kita tak ada poket, kita tak boleh bawa mati duit. Tapi orang yang balik membawa pahala yang banyak, wah, jadilah dia di akhirat sebagai jutawan akhirat. Subhanallah sahabat-sahabat, kita nak faham macam tu. Jadi bila Allah jamin fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah, apa benda yang boleh mengumpulkan pahala yang banyak? Apa benda yang boleh mengumpulkan pahala yang banyak? Jawapannya amal. Amal pun belum tentu mendapat pahala kalau tak ikhlas. So macam mana nak dapat ikhlas? Hatinya mesti dibersihkan. Dibersihkan daripada tu yang tadi sakit hati kat orang, tu yang duk benci kat orang, tu yang duk sangka buruk dekat orang, tu yang kena buang, yang kena padam. Siapa nak tolong padam ustazah? Kau ingat beli kat farmasi, sanitize. Kau ingat boleh klorok hati tu? Tak boleh diklorok bagai. Engkau yang kena buat pembersihan hati tu. Aku ni duk teringat Allah kata dalam hati ni ada penyakit ni, duk dengki kat orang, duk sakit hati kat orang. Kalau aku tak rawat penyakit ini, yang satu ini dia boleh bercambah. Jadi dendam, jadi permusuhan, jadi rasa diri sendiri saja betul, jadi ego tak habis-habis. Inilah orang yang tidak merawat hatinya.
Yelah ustazah, saya jumpa ustazah sekarang ni, saya nak merawat hati lah. Ustazah bagilah saya, siang nak makan pil apa, malam nak makan ubat apa. Allah lagi. Mu ingat itu penyakit hati yang boleh bengkak, kuning muka, semua mati sebab penyakit hati. Bukan penyakit hati yang tu. Penyakit hati yang boleh menghumban kamu ke neraka hutamah. Cuba anda baca terjemahan kepada surah Al-Humazah. Orang yang suka ngumpat, mulutnya jahat, asyik mengkritik, tu tak betul, ni tak betul. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka ke atas orang-orang yang ini, termasuk orang-orang yang fajama'a malahu wa'addadah. Orang yang dapat harta dihimpun, ditumpuk, sama sekali tak nak dibelanjakan. Akhirnya harta mengkontrol dia. Bukan dia mengkontrol harta. Apa bahasa pagi ni duk campur-campur sahabat? Okey, jadi maksudnya perkara yang macam ni kita telah menjadi manusia yang rosak. Sangat bahaya. Sebab dalam surah itu menceritakan tentang hutamah. Wa ma adraka ma hutamah. Apakah sebenarnya hutamah tu yang Ustazah dah cerita sebelum ni? Dia kalau orang dihumban dalam neraka tu tak membakar bahagian tubuh yang lain, terus zoom sambar hati. Kita pelik tahu tengok cerita dalam Quran tentang api neraka yang terus menyambar hati. Lalu tafsir menceritakan kenapa terus membakar bahagian hati. Tangan, kaki semua ni tak dibakar. Hati dulu dimamah habis, dihidupkan balik, bakar dulu, bakar lagi dan lagi. Kenapa sampai macam tu? Sebab dulu mu hidup atas dunia, sebab hatimu ni lah yang mulut jadi jahat. Sebab hatimu ni lah yang menyebabkan kamu bercakap menyakitkan hati orang. Sebab itu ada neraka khas yang menunggu, itulah hutamah. Takut sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah bila kita faham mesej-mesej macam ni dalam Quran. Sangat takut. Okey, kita sambung lagi. Ali Imran 31. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tulisan saya pandang ni jadi macam 2-3 lapis dah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini ayat yang anda selalu hafal, baca dalam surah Ali Imran ayat 31. Ya ayyuhalladzina pula dah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Macam tu kan ayat 31 surah Ali Imran. Maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ada orang putus cinta ke pagi ni mendengar cerita, Masya Allah. Sahabat-sahabat, biar kita tidak dicintai oleh makhluk, tetapi takutlah kalau kita tidak dicintai oleh Allah. Apakah maksud rahmat Allah? Cinta, kasih sayang Allah kepada kita. Allah biarkan kita melakukan dosa, maka itulah orang yang menempah api neraka. Kita nak menempah syurganya Allah, lalu syurga itu maharnya bukan murah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat perlu kepada mujahadah. Maka fattabi'uni, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutlah aku. Susahnya ustazah nak ikut Nabi Muhammad tu, kan? Setakat nak bersugi, walaupun saya tak suka, saya cuba juga buat. Setakat nak bangun malam, saya boleh kunci jam. Setakat nak bersedekah, saya okey je. Tapi ustazah, orang buat jahat kat kita, nak balas balik kebaikan macam yang Nabi buat, susahnya. Senangnya dia ustazah asyik buat jahat kat saya je, asyik saya je kena buat baik dengan dia. Ramai betul orang yang mengadu kat ustazah. Ustazah, asyik kita je jaga hati orang, siapa nak jaga hati saya? Lah, tanya soalan macam tu kat ustazah, memang ustazah akan jawab. Siapa lagi nak jaga hatimu? Hatimu duk kat mana? Duk kat hati orang tu ke? Duk kat hati orang ni ke? Lah, hati saya ustazah duk dalam diri saya lah. Dah tahu tak apa, hatimu, siapa lagi nak jaga? Mu lah kena jaga. Jaga hatimu daripada segala penyakit-penyakit yang menyebabkan Allah tak redha pada kamu. Jaga. Ni ada dengki kat orang ni, rawat, buang. Ni ada sakit hati kat orang ni, ni ada sangka buruk kat orang ni. Cepat-cepat istighfar, cepat-cepat zikrullah, cepat-cepat rawat, mendengar ilmu-ilmu kebaikan tentang cara nak merawat hati ni.
Subhanallah, kenapa kita biarkan hati kita yang sedang sakit? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau sakit ada jerawat sikit. Kan ada orang yang menganggap jerawat tu sakit walaupun jerawat tu tak sakit. Allah bang, macam mana ni bang nak hilangkan jerawat ni? Bang boleh tak nanti singgah kat farmasi? Bang boleh tak bawa saya pergi spa? Allah jerawat satu ni. Sibuk kan jerawat satu. Sedangkan muka tu luas lagi. Kak, jerawat berapa kak? Satu saja nak period kot. Yang luas lagi satu muka dah macam highway tu. Tak syukur? Syukurlah. Tapi ada jerawat lah Ustazah. Kecoh dengan jerawat dia. Seminggu tak habis. Kan? Apa kebondo lah, pelik-pelik muslimat dirahmati Allah tu kan. Jika seorang hamba telah mengetahui itu semua, dia akan merasa bahagia kerana senang berhubungan dengan Tuhan yang maha pemberi rezeki dan maha menolong. Masya Allah. Kita nak merebut cintanya Allah. Maka jangan banyak cakap, ikut je akhlaknya Rasulullah. Rasulullah yang diberi kejahatan membalas dengan kebaikan. Rasulullah yang orang aniaya dia tetap doakan kebaikan. Rasulullah yang bersabar dengan segala tuhmah dan mihnah. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. Okey, surah Az-Zariyat ayat 58. Inna Allaha huwa razzaq. Sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rezeki. Sesungguhnya Allah huwa razzaq, dialah maha pemberi rezeki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nur Raziah Abdul Jalil. Betul dah tu. Hati sendiri, jagalah sendiri. Betul kan? Harap orang jaga. Makin sakit hati sebenarnya. Betul Nur Raziah. Masya Allah, dia duk tanya Ustazah berulang kali. Ustazah asyik kita je jaga hati dia. Hati kita ni siapa nak jaga? Allah, ini orang macam kurang kasih sayang punya soalan. Sorry to say. Cakap Jerman kan? Sorry to say kan? Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Hati kita yang jaga. Habis tu yang Ustazah suruh jaga hati suami tu, suami tak boleh jaga hati dia sendiri ke? Lepas tu dah tukar. Nak suruh siapa lagi jaga hati suami? Kata nak ke syurga melalui redha suami. Kakak nak suruh orang lain jaga hati suami akak? Jeng. Memang hidak lah Ustazah macam tu. Jadi sahabat-sahabat, kita kalau mengharapkan orang memberi pada kita, kita penat. Jom kita sibuk dengan kita memberi pada orang. Jangan sibuk apa yang aku terima. Hari ni birthday aku, seorang pun tak nak ucap birthday. Birthday kan. Hari ni birthday aku dah sampai malam, seorang pun tak hantar hadiah. Kalau aku birthday orang, aku sibuk hantar hadiah. Kan sibuklah dengan birthday 60 tahun dah pun nak tiup lilin lagi. Kan 60 batang lilin dekat atas tu lah Ustazah ni. Anak-anak semua saya tak nak lah Ustazah. Lilin-lilin ni 60 batang atas ni tak larat nak tiup. Batang ke 60 tiup gigi palsu tercabut sekali. Tak payahlah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cukuplah kan. Alhamdulillah ya Allah, kau tambahkan lagi usia aku. Tapi kalau orang nak ra'i, tak mengapalah. Takkan mak tak nak ni hadiah-hadiah ni gelang besar sebenarnya mak tak nak. Mak sekarang dah solehah dah. Pergi hantar dekat orang lain. Allah, tiba-tiba je. Rezeki jangan ditolak. Kalau tak nak, main hantar kat Ustazah. Sekian dia maklumkan. Okey, surah Ali Imran 126. Masya Allah kan. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Tiada kemenangan melainkan berkat pertolongan Allah. Sahabat, ayat-ayat ni sangat indah lah. Tiada kemenangan melainkan berkat pertolongan Allah. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Masya Allah, Nasrullah tu pertolongan Allah. Kalimah Nasrullah. Saya ada kawan budak Al-Arqam dulu. Dulu kan Arqam kan. Kawan sekelas saya lah. Nama dia Nasrullah. Cikgu India, cikgu Cina terbelit-belit lidah. Nasrullah. Macam susah nak sebut nama dia kan. Jadi ustaz yang mengajar selalu cakap, bagus nama kamu ni, Nasrullah, pertolongan Allah. So kita nak pertolongan Allah. Sebab bila Allah dah tolong kita, seluruh orang tinggalkan kita, kita akan merasa tertolongi. Hari ni banyak word yang macam pelik-pelik Apa sebab kepala pening. Allahumma salli ala Muhammad. Yang maha pengampun. Wa inni laghaffarul liman taba. Ayat surah apa tu? Ayat 82 surah Taha.
Dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. So, banyakkan taubat. Sahabat-sahabat, kalimah istighfar. Saya sebut, Masya Allah, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita minta kepada Allah pengampunan. Ampunkan aku ya Allah, aku ni banyak salah, banyak silap ya Allah. Berapa kali kita beristighfar sehari, sahabat-sahabat? Berapa kali bila kita nampak dosa-dosanya orang lain yang nampak jelas di mata kita, kita tak mampu tegur, wahai Allah, ampunkan aku dan ampunkan dia, dia saudara aku. Walaupun dia macam tu, dia pun bercita-cita nak masuk syurga. Tolong pimpin dia ke jalan-jalan yang engkau redha ya Allah. Aku ni pun berdosa sebab aku tak mampu nak tegur dia ya Allah. Aku tak tegurnya ada sebab ya Allah. Kalau aku tegurkan, rumah aku kena bom ya Allah. Dia tu memang mulut laser ya Allah. Dia kena bom rumah daripada kena bom diri aku sendiri ya Allah. Aku tak boleh dengan orang duk kita kadang-kadang kan muslimat, macam semalam Ustazah makan dengan Jaja lepas kuliah dengan sahabat-sahabat di masjid lah. Tiba-tiba ada MPAJ datang, ingatkan polis, takut nak lari dah. Takut polis, takut boleh nak lari. Hari Sabtu ni saya ada dipanggil, bukan hari Sabtu, Jumaat ni saya dipanggil untuk berceramah di Pulapul, Pusat Latihan Polis. Pulapul tu saya selalu lalu. Rumah saya dekat kan. Lalu, lepas tu dulu-dulu saya kerja masa tunggu result SPM, saya kerja gadis photostat. Kan sahabat-sahabat ada yang tahu, ada yang tak tahu kan. Gadis photostat. Kedai photostat saya tu depan Pulapul. Jadi ramailah abang-abang polis datang photostat IC, photostat ni kan. Zazai masa kerja photostat montong je, montong. Senyum sikit dek. Macam tu dia orang musik. Senyum sikit dek, montong. Tak reti senyum saya dulu, sahabat-sahabat. Lagi-lagi bila orang lelaki datang, tak suka nak senyum. Tak tahu kenapa. Kalau jumpa orang lelaki macam garang sangat. Saya pun tak tahu pasal apa Ustaz Azwan minat. Moncong, masam. Kalau ada orang perempuan boleh pula tergelak-gelak. Masa moncong, senyum sikit dek, muka dah macam orang tua dah. Macam tu. Nak tak engkau lah, kau bukan bapa aku pun, kau bukan abang aku pun, macam tu. Moncong je saya. Jadi polis ni, sebab kita tak suka. Sebenarnya kita tak suka dengan dia. Bukan tak suka dengan anda yang polis. Jangan anda sahabatlah tahzan. Tak tahulah mentaliti tu dulu-dululah. Sebab mak kecil-kecil selalu hantar pergi balai polis kan. Buat jahat datang pergi polis. Jangan macam tu mak-mak yang tua takut kat polis. Dululah, sekarang tak, dah jadi geng. Lepas tu hari Jumaat ni saya dah dijadualkan lama. Jaja, Ustazah jangan lupa Jumaat ni kita dekat Pulapul. Pulapul je? Pukul berapa? 9.30 pagi. Tu dia 9.30 pagi kat Pulapul. Ustazah kan dah ada slot tarbiyah Radio IKIM. Jadi jangan cakap kat orang. Slot tarbiyah hari Jumaat ni di Radio IKIM, Ustazah dah record semalam. Jadi Jumaat ni kami minta tolong sangat, macam mana ya. Saya takutlah nak cakap kat pak polis tu tak jadi. Saya tak nak lah nanti saya mungkir janji. Sebab dia orang yang order pula dah. Order Ustazah Zai, boleh macam tu. Yang booking Ustazah dulu daripada Radio IKIM macam mana. Tak apa Ustazah. Budak-budak IKIM pun dah tahu. Tak apa Ustazah pergi kat Pulapul tu. Ustazah pergi dengan polis tu. Tak apa, kami bukan polis. Kalau Ustazah cancel yang sana kan Ustazah kena tangkap. Dia orang lagi takut-takutkan Ustazah. Jom Ustazah kita record. So semalam saya record. Jadi hari Jumaat ni diri saya berada di Pulapul, suara saya berada di Radio IKIM. Macam itulah sahabat-sahabat. Dunia kan dah canggih. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, jadi kita minta kepada Allah, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia Maha penerima taubat dan Maha penyayang, yang akan membalaskan dendam para walinya terhadap musuh-musuhnya. Subhanallah. Sahabat-sahabat, kita kadang-kadang rasa macam bodohnya aku. Orang buat jahat ke aku balas balik dengan kebaikan. Kenapa sahabat-sahabat? Kenapa kita nak jadi Tuhan? Sedangkan kita ni hambanya Tuhan. Kenapa kita nak ambil kerjanya Allah? Kerjanya Allah Maha membalas. Sebesar zarah baik, Allah balas baik. Sebesar zarah jahat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebesar zarah jahat, Allah balas dengan kejahatan. Sebab tu Ustazah kata fokus je buat baik. Hak yang jahat-jahat tu jangan setitik pun kita buat.
Jangan sebesar zarah pun kita buat. Saya cakap senang lah. Habis tu yang orang buat-buat jahat kat saya tu, ni saya dah ada 10 orang buat jahat kat saya Ustazah. Baru 8 orang je saya balas kejahatan. Ya Allah, aku pelik dengan manusia ni. Penat kita ceramah suruh buat baik, dia boleh bangga. Ustazah, saya ni selama hidup, saya tak pernah buat jahat kat orang. Tapi dah ada 10 orang buat jahat kat saya. So, maka sampai tahun 2021 ni, dah 8 orang saya balas kejahatan. Tapi 2 orang ni lagi saya belum sempat balas kejahatan. Ana, aku pening dengan orang macam ni. Oh, akak 10 orang buat jahat kat akak dah balas 8 orang kejahatan. Ya Ustazah, puas hati saya. Ni tinggal 2 orang lagi ni. Kalau saya jumpa dia, saya pengek-pengekkan dia. La ilaha illallah. Dia rasa puas macam tu. Inilah manusia, sahabat-sahabat, yang takkan mendapat rahmatnya Allah. Takkan. Hello, Ustazah Zai tu cakap dia. Cuba kalau dia orang buat jahat kat dia, tengoklah. Cik muka kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kena buat baik kebaikan, sebab habis tu Ustazah, orang buat jahat kat kita tu Ustazah, takkan kita nak biar je. Buatlah lagi jahat kat saya suka. Bukanlah macam tu maksudnya. Awaklah yang luruh bendoi sangat. Serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Saya rindulah bahasa mak saya, sahabat-sahabat. Kuat mengadu juga ni, tapi mak tak pernah layan. Mak sampai hati orang tu buat saya macam tu. Ada kan mak kawan tu, alah biar, tengok ada luka. Tak ada kan? Dia buat apa kat engkau? Yelah mak dia cakap macam tu kan. Cakap je, bukannya dia nak bunuh engkau ke? Siapa yang mulut macam tu? Ada seorang makcik tu, tua dah mak, nak mati dah, tapi mulut jahat. Terasa hati ai ni mak. Contoh kan, lah dah tua, kalau kau nak sepak sekejap je mati. Tapi sebab kau tak nak balas kan, serah je pada Allah. Orang buat jahat kat kita, Allah tu tahu, Allah akan balas. Kau terus je buat baik. Allah sahabat, kita rasa lembut, luluh hati rasa nak marah kat orang ni. Tolonglah. Okay, kenapa kita nak balas? Kita bukan makhluk yang maha membalas. Allah maha membalas. Ya Allah, pembalasannya Allah tu dahsyat, sahabat-sahabat. Jangan buat jahat. Sebab sekali Allah nak balas, anda akan rasa, kenapa aku senang tapi aku tak tenang? Itu di dunia. Sebab tu kat dunia ni kita nampak ada orang tak senang, tapi dia tenang je menjalani hidup. Kan aku pelik lah dia ni. Kan macam orang tak senang, tapi pergi sana sengih, pergi sini sengih. Sengih macam kerang busuk ni, lambang orang kata kau ni macam orang tak ada masalah je, sengih je kan. Sebenarnya masalah dia tu dia nak pergi kerja, naik bas, turun bas, kan. Orang lain ada kereta, boleh depan rumah start kereta sendiri contoh, tapi dia elok bahagia je. Sebab apa? Sebab dia tak pernah simpan dalam hati nak balas kejahatan orang pada dia. Allah je yang akan membalas kebaikan ataupun kejahatan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah, subhanallah. Yang akan membalaskan dendam para walinya. Anda faham dalam kitab ni maksud para walinya itu bermaksud kekasih Allah. Orang beriman adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Kalau Allah perhatikan wali-walinya dimusuhi oleh orang-orang yang memusuhi agama Allah, sebenarnya dia sedang bermusuh dengan Allah. Faham? Ustazah ber-BFF dengan Norizan Ismail. Contoh Norizan Ismail, kita BFF til jannah. Amin. Tiba-tiba Ustazah tahu kan Norizan Ismail ni ada musuh. Dia ngadu kat Ustazah melalui macam-macam cara lah mengadu. Kan Zai, kau nak tahu tak, kan ada seorang ni kat ni, betul kan? Muslimat dirahmati Allah, BFF kita disakiti, kita akan rasa sakit juga. Tu sebab kalau kita salah pilih kawan yang BFF kita tu akan kata, Messi ni rumah dia nombor berapa, Messi ni aku bakar rumah dia. Ni tak boleh buat kawan. Tapi kalau kawan, yelah aku pun faham, aku nampak dia tu duk buat jahat kat kau, tapi nak buat macam mana kan? Aku harap kau sabarlah banyak-banyak. Tahulah Allah nak balas macam mana. InsyaAllah ni kawan yang baik. Tapi kalau anda jumpa kawan yang sikit-sikit kau bakar je rumah dia. Kalau aku sing-sing lengan, kau ni baik sangat lah. Mesti ni aku tolong tumbukkan dia sekejap. Ada kan orang macam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Allah memandang orang beriman, dia tak boleh tengok kekasihnya. Semoga kita orang beriman yang dikasihi oleh Allah, amin. Semoga kita wali-wali Allah yang dikasihi oleh Allah, amin. So, bila Allah pandang, kita sedang menangis meratap dengan Allah. Sampai hati dia buat aku macam tu, ya Allah. Sampai hati dia aniaya aku macam ni, ya Allah. Allah boleh bersuara, sahabat-sahabat bersuara menyatakan, tak payah cakap banyak pun aku dah tahu. Aku tahu hati kau sedang luka. Aku tahu hati kau sedang berparut, bernanah tu aku tahu. Tak apa, kau terus je buat baik. Yang tu aku tahulah nak handle macam mana. Siapa pernah ada bawa plan? Bawa plan, tahu kalau masa bercinta dulu. Saya, Ustazah, dulu saya bercinta dengan suami saya 10 tahun. Sekarang baru kahwin setahun. Saya rasa macam apa je dah perangai. Masa 10 tahun bercinta dulu dia baik sangat, Ustazah. Lelaki yang sangat melindungi. Kalau saya telefon dia, abang ada orang usik saya. Mana dia? Mesin ni abang nak tumbuk muka dia. Konon melindungi sangat sebelum halal. Selepas halal, abang nak gimana? Asyik out station je. Saya tidur seorang ni abang. Lepas tu halal tidurlah, bantal peluk kan ada. Abang nak pergi cawangan lain ni. Kan sahabat-sahabat, hilang dah sifat melindungi dia, Ustazah. Macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak kata macam mana orang yang bercinta, di hatinya ada cinta, Masya Allah, dia sangat nak melindungi kekasihnya. Sangat nak melindungi kekasihnya, sahabat-sahabat. Jadi kalau Allah kasih pada kita kerana sikap kita yang selalu buat baik, amal soleh, dia takkan izin. Allah takkan izin kita dalam derita, dalam sakit. Kesian hambaku, kesian kekasihku itu sedang meratap hatinya, jiwanya. Maka Allah akan tambah pahala dek kerana penderitaan kita ini kita serahkan kepada Allah. Allah tak buta, sahabat-sahabat. Macam mana saya nak bagi faham? Anda faham ke tidak ni? Okey, tapi yang mudah nak fahamnya macam Mak Ustazah cakap tu lah. Kan alang kau nak balas apa? Cuba tengok, Mak tengok tak adalah. Kan gumuk je, elok je. Bukannya ada luka pun kat badan. Hidup buat apa nak peduli orang jahat macam tu? Buat je baik. Macam tu, sahabat-sahabat. Inna muntaqimun ad-dukhan ayat 16. Banyak benar sinetron hari ni. Sebenarnya nak hilangkan pening kepala ni. Sesungguhnya kami adalah pemberi pembalasan. Allah kata inna muntaqimun. Sesungguhnya kami adalah pemberi pembalasan. Maha suci dia, sungguh sempurna dan agung. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia, yakni yang layak untuk disembah? Masya Allah, kita tak ada Tuhan yang lain selain Allah. Tak ada, sahabat-sahabat. Ingat Allah. Semalam kan sahabat kita tahu, sahabat La Tahzan, sahabat demi ummah kerana Allah, Hajjah Nuraini Abdul Rahman. Tapi bukan Kak Nuraini Abdul Rahman Johor tu, nama dia Nuraini Abdul Rahman juga. Rumah dia dekat AU1, dekat dengan rumah Ustazah ni lah, Keramat. Ustazah tengah on the way balik mengajar daripada Masjid Tamanta. Dia hantar voice note, nangis-nangis, Ustazah tolong doakan Ustazah, Haji Zamri suami saya yang selalu ambil keropok leko kat rumah Ustazah tu. Tadi dia pergi klinik, lepas tu klinik ambil telefon HKL, bawa dengan ambulans pergi GH. Lepas tu ni saya balik kerja Ustazah, saya pergi dekat GH. Doktor kata suami saya mungkin kena stroke, tapi dia nak masuk untuk buat CT scan apa semua. Lepas tu malam saya dah teringat tu sebelum ambil pergi KLIA tu, saya cakap, Kak, macam mana suami okey ke? Terima kasih Ustazah atas doa. Suami saya ni doktor kata macam ni, tapi tak adalah macam hari ni akan buat CT scan kali kedua lagi. Ada ada kuman. Selalu kita dengar pendarahan dalam otak kan. Ni ada kuman dalam otak. Alah sahabat, macam-macam lah kita dengar hari ni kan. Ada kuman dalam otak. Sebab tu dia jadi macam tu. Jadi sekarang ni dia berada di hospital. Lepas tu hari ni doktor nak pantau lagi lah, nak tengok kuman tu daripada dalam kepala dia sendiri ataupun asbab dia ada demam beberapa hari ni. Takut kan? Macam-macam dengar. Saya tak pernah dengar pula Kak ada kuman dalam otak. Kadang-kadang kita nak cakap kan, oi kuman, kau datang dari mana? Kau naik bas ke naik motor pergi masuk dalam tu? Macam mana kau pergi dekat kepala tu kuman? Nasib baik Pakcik Kuman tak jawab. Dulu kan ada nama Kuman Kumin
Artis sahabat-sahabat. Kuman-kumin kan bersuara sungguh kuman tu. So kita doa lah sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk sahabat kita, selalu dia ada dalam kuliah kita. Subhanallah, apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan dia yang layak untuk disembah? Tak ada sahabat-sahabat. Kita baca sikit lagi. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di memiliki sebuah buku yang sangat berharga berjudul Al-Wasail Al-Mufidah fil Hayati Sa'idah. Di dalamnya disebutkan di antara sebab-sebab yang boleh membuat seseorang merasa kebahagiaan adalah mereka mahu memperhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diterimanya. Kerana dengan sikap yang demikian, dia dapat menyedari bahawa nikmat yang ada pada dirinya lebih banyak jika dibandingkan dengan orang lain. Masya Allah, kita akan jadi manusia yang super syukur bila mana kita melihat nikmatnya Allah lebih banyak, lebih luas berbanding murkanya Allah. Oh ya, Farah Abdul Samad, macam tu nak sebut pun tak reti. Masya Allah. Semoga Allah beri kebaikan insya-Allah. Saat itu juga dia dapat merasakan betapa banyak kurniaan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Masya Allah sahabat-sahabat, saya bertemu dengan ramai-ramai. Ketika keluar, Serianti ni kawannya Hafiz Azriati ke? Orang Sabah, bukan? Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seronoklah jumpa, baru bab selatan. Belum semua sekali jumpa sahabat-sahabat. Nanti hujung bulan ni Ustazah berada di pantai timur, Terengganu dan Kelantan, InsyaAllah, amin. Tapi nak cakap pun sebab masa tu pergi dengan Ustaz, hari tu pergi dengan Jaja, syok sikit, gegel kan sahabat-sahabat. Pergi dengan Ustaz ni kadang-kadang saya macam bang, sekejap okey, berapa lama agaknya, bagi tahu je abang, tak kisah, okey je. 1 jam boleh? Okey, contoh kan 1 jam. Okey, 1 jam dia abang datang balik. Contohlah dia nak jumpa kawan dia, kita nak jumpa muslimat kan, contoh macam tu. Lepas tu nanti 1 jam dia datang. 1 jam setengah dia datang. Lepas tu bang, dia tak datang 1 jam tau, dia datang 1 jam setengah. Lepas tu, yang abang dah hadir kat sini ni. Lepas tu, bang sekejap ada acik tu seorang nak datang lagi ni. Dah tahu dah. Maksudnya orang perempuan cakap 1 jam, sahabat-sahabat nak sembang, akhirnya jadi 1 jam setengah. Kan teringat ada makcik Kak Nuraini Abdul Rahman tak, Johor Baru. Subhanallah, suami dia kan hantar, subhanallah, suami Kak Mas Liza, suami Kak Nuraini hantar kami duk gather-gather dekat Johor ni. Hantar, saya kata Allah, bagusnya lah suami Kak sanggup melayan akak nak jumpa Ustazah, nak jumpa kawan-kawan kat sini. Ustazah dia okey je, dia duduk kat luar tu. Lepas tu kita dah nak, Ustazah kan dah bagi okey kat sini sampai pukul berapa, kat sini sampai pukul berapa. So Jaja dengan Zati memang jaga je lah, Ustazah masa dah cukup ni, kita nak pergi ni pula. Okey, tak apa, faham. Lepas tu jom lah. Jom tu dah berapa kali jom. Lepas tu suami Kak Aini, Ustazah cakap lah, tak maaf je Ji, macam ni lah kita ni, jom. Tak apa, dah masak dah. Banyak sangat traffic light dia, banyak sangat. Jadi ya Allah, Haji saya nak tergelak sebab Haji di pangkat ayah saya. Rupanya selama hidup ni memang dah tengok perangai orang perempuan macam tu kan. Bila dah awal jumpa bergambar, lepas tu dah nak habis tu, cak Ustazah gambar lagi, tadi bukan dah gambar ke? Lain lah kalau Ustazah sepersalinan ambil gambar. Lepas tu dia kata, kalau dengan Ustaz Azwan, gambar sekali je tadi, dah mula dah gambar, dah hujung tak payah gambar lagi. Orang lelaki tak ada macam tu kan, kalau jumpa-jumpa nak gambar berkali-kali. Tapi comel lah makcik-makcik ni, suka sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi maknanya beza kan karakter orang lelaki dan orang perempuan. Sebab itulah kita nak sebutkan di situ kena ada Rin Ali, how are you? Cakap orang putih, kita jumpa dekat galeri Ustazah Asma kan. Jadi Ustazah nak kata macam, ya Allah, kalau dapat orang lelaki yang memahami isterinya perangai macam tu, tak apa, Ustazah dah faham sangat. Itu dengan kawan-kawan. Kalau dengan adik-beradik tu lagilah, banyak sangat roadblock dia. Saya pun, alah, bapak aku dulu pun cakap macam tu juga. Macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita sebutkan di antara memperhatikan nikmat-nikmat Allah yang telah, kerana dengan sikap yang demikian dia dapat menyedari bahawa nikmat yang ada pada dirinya lebih banyak jika dibandingkan dengan orang lain.
Saat itu juga dia dapat merasakan betapa banyak kurniaan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Baru kita nampak, ya sahabat-sahabat. Saya katakan di sini sehingga dalam hal melaksanakan perintah-perintah agama yang biasanya dianggap remeh oleh seseorang, kalau dia mahu memperhatikannya, nescaya dia akan menyedari bahawa dirinya lebih baik daripada orang lain. Masya Allah. Seperti halnya dalam memelihara solat berjemaah, membaca Al-Quran, berzikir dan melaksanakan perintah agama lainnya. Ini semua merupakan sebuah nikmat agung yang tidak ternilai harganya. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dia telah memberikan nikmatnya secara sempurna kepada kalian, baik yang lahir maupun yang batin. Masya Allah. Tolong akui sahabat-sahabat, yang mulut anda berzikir itu kehendak Allah. Yang pagi tadi anda ringan untuk melaksanakan fardu subuh itu kehendak Allah. Yang anda boleh membaca Quran itu kehendak Allah. Kenapa ada sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kenapa ada orang yang hidup macam kita juga, tapi tak rasa bersalah, tak solat. Tak rasa bersalah pun tak pernah baca Quran dalam hidup. Macam Ustazah pergi Melaka kan, ada sahabat-sahabat Melaka dengar ni. Kan Ustazah dibawa ke rumah ngaji di Melaka. Ustazah usik mereka, macam mana apa khabar ni rumah ngaji ni? Oh, ni pertama kali dah Ustazah kami dapat kumpul-kumpul macam ni. Syah, ada banyak rumah ngaji di seluruh Malaysia. Jangan rumahnya saja yang mengaji, orangnya ngaji tak? Ustazah kata ngaji Ustazah. Tak maaf, jemput lagi Ustazah Zai. Mulut memang macam ni. Jangan beria-ria membina rumah ngaji, tapi orangnya tak ngaji. Malaikat pening, aku ni disuruh tulis amal dosa pahalanya manusia. Rumah pula yang mengaji, orangnya tak mengaji. Tu bahaya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sahabat-sahabat, Ustazah cakap macam tu pun saya dah terasa. Saya ni hari-hari datang rumah ngaji, tapi balik ke rumah saya tak mengaji. Itu yang bahaya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, Imam Az-Zahabi pernah bercerita tentang Abdul Baqi', seorang ahli hadis yang terkenal, di mana beliau pernah menampilkan diri di hadapan orang ramai setelah mereka keluar daripada Masjid Darussalam Baghdad. Anehnya, Ibnu Abdul Baqi' tidak mendapati seorang pun di antara mereka yang bercita-cita ingin menjadi seperti dirinya. Kisah di atas menggambarkan siapa yang diberi kelebihan oleh Allah dan siapa yang tidak diberinya. Sebab tu ada orang kepakaran sekian. Kita selalu kata, macam mana kau dalam PKP setahun setengah ni boleh hafal surah Al-Mulk? Aku hafal je sampai hari ni. Contoh, sahabat-sahabat, Allah berkehendak. Maka kita, sahabat-sahabat, pilihlah jalan untuk meletakkan diri kita di tempat-tempat yang Allah suka apa kita buat. Subhanallah. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Suratul Isra ayat 70. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Seorang penyair mengatakan, semua ciptaan yang ada adalah menipu, dan aku termasuk salah satunya. Maka tinggalkan perbezaan. Tinggalkan perbezaan, sahabat-sahabat. Kita ni nak sebut bergaduh sana sini sebab kita duk sibuk dengan perbezaan-perbezaan. Jom kita cari titik persamaan. Okey, kita habiskan insya-Allah. An Asma binti Umais qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuki kalimatin taqulinahunna 'indal karb aw fil karb, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Jom kita hafal, Allahu Rabbi la usyrik bihi syai'a. Masya Allah. Daripada Asma binti Umais radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, mahukah engkau aku ajarkan kepadamu kata-kata yang dapat engkau ucapkan tatkala engkau ditimpa bencana? Bacalah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Maksudnya apa? Allah Tuhanku, aku tidak akan menyekutukan sesuatu dengannya. Kadang kita okey je, hablum minallah, tapi bila kita diuji permasalahan, kita dah mula syirik kepada Allah.
Macam mana syirik kepada Allah? Kita tak yakin bahawa ujian itu datang dari Allah dan Allah akan bantu kita untuk menyelesaikan ujian itu apabila kita balik kepadanya. Bahkan kita mencari penyelesaian lain yang kita mengkesampingkan redanya Allah. Faham Dalam riwayat lain disambung, man asaba hammun aw ghammun aw saqamun aw shiddah faqala Allahu rabbi la syarika lah lahu kushifa dhalika anhu. Barang siapa ditimpa kegelisahan, kesuntukan, penderitaan atau kesulitan yang lalu, dia mengucapkan Allahu Rabbi la syarikalah, niscaya semua itu akan Allah lenyapkan darinya. So zikir-zikir seperti ini, la syarikalah, kita tidak mensyirikkan Allah, maka Allah akan lenyapkan segala permasalahan. Ini antara amalan-amalan lah sahabat-sahabat. Memang terdapat beberapa perkara yang menyebabkan hati diliputi awan kegundahan. Tak ada siapa yang nafikan. Hidup ni kadang-kadang up, kadang-kadang down, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Tiba-tiba muncul pula pelangi. Cewah sahabat-sahabat. Macam tu kan hidup. Jangan kata, tak Ustazah, kita je yang macam tu. Kalau agung-agung, kelas kekayangan, menteri-menteri, takkan ada macam tu. Dia akan pelangi je. Kau cuba kau rasa duduk dekat tempat mereka. Ingat senang, lagi susah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Senang jadi orang gila kan Ustazah. Nak gila ke kak? Jangan gila kak. Allah tak pilih kita jadi orang gila. Senang jadi orang gila Ustazah. Keluar rumah berserabai tak apa. Tak ada siapa pun nak ngutuk dia. Memang orang gila. Jangan minta gila. Jangan minta mati. Hanya orang gila je yang minta begitu. Orang gila pun tak minta macam tu. Faham Muslimat? Jadi kita nak sebutkan macam mana? Memang terdapat beberapa perkara yang menyebabkan hati diliputi awan kegundahan. Namun apabila dia kembali kepada Tuhannya, menyerahkan segala permasalahannya kepadanya dan pasrah kepadanya dengan segala ketulusan keimanan di dalam hati, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan kegundahan tersebut daripadanya. Tetapi apabila yang dikatakan itu keluar dari hati yang lalai dan tidak tulus, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghiraukannya. Masya Allah, betul lah. Tempat jatuhnya pandangan Allah adalah hati. Hati yang bersih, hati yang tidak bersangka-sangka buruk, hati yang betul-betul berpaut diikat mati dengan Allah. Tidak ada lain selain dia. Sebab itu seorang penyair mengatakan, kami tidak peduli apapun asal jiwa kami selamat. Walaupun terpaksa kehilangan harta dan kedudukan, harta boleh dicari, kemuliaan boleh kembali, selama jiwa kami dipelihara oleh Allah. Tulis hari ini dalam status Facebook masing-masing. Tulis hari ini dalam FB story masing-masing. Ini hampa duk tulis apalah, lirik lagu apalah. Kan jangan pisahkan. Lepas tu pisah juga. Tiba kan. Cumanya kami tidak peduli apapun asal jiwa kami selamat. Walaupun terpaksa kehilangan harta dan kedudukan. Dia nak tulis tu tapi, tak nak lah Ustazah hilang harta dan kedudukan. Tak nak. Padam balik lah Ustazah, tak jadilah. Allah takut berbenau. Harta boleh dicari kemudian boleh kembali selama jiwa kami dipelihara oleh Allah. Yes, takbir, Allahu Akbar. Habis juga akhirnya bab 114 yang bersambung. Esok bermulalah waspadalah terhadap orang yang dengki. Di kalangan anda ada orang yang suka dengki-dengki kat orang, jangan ponteng kelas. Sekian dimaklumkan. Di kalangan anda ada yang rasa macam, ni bagus ni tajuk ni, kawan aku si Polan tu suka sangat dengki kat aku. Tag lah dia banyak-banyak. Hari ni PM tepilah. Mulai esok jom dengar kuliah Latahzan. Setiap kali aku nampak nama kau hadir dan komen, aku akan hantar Grab food untuk makan kau. Kau nak makan apa esok? Ni apa hal beria sangat nak suruh aku dengar kuliah Ustazah Zai tu esok ni? Rupanya dia nak sindir kawan tu suka dengki ke dia. Sekali nanti bila dah baca, dah belajar, dia akan kata, alamak Ustazah, ini bukan cerita orang dengki kat saya ni Ustazah. Ni cerita saya suka dengki kat orang ni. Tahu tak apa? Sebab tu tujuan kita belajar ilmu hari-hari untuk perbaiki diri. Jangan stres dengan kita belajar hari-hari,
Orang lain tak baik pun lagi ustazah. Suami saya tu, hari-hari saya saja buka volume kuat-kuat dengar kuliah ustazah. Haram nak didengarnya. Lagi tarik selimut ada. Lah, kau stres sebab orang lain. Kita sepatutnya sibuk dengan memperbaiki diri kita. Percayalah, lama kelamaan di sekeliling kita akan turut baik. Sebelum suara ustazah lebih tinggi, maka ustazah rendahkan semula dengan kesopanan dan kesusilaan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayang anda semua kerana Allah, tak tersebut namanya satu persatu, tak terbaca. Nanti saya lapang, saya sedikit. Itulah memang sebenarnya tak ada masa nak baca. Tapi kadang kalau ada orang drive, saya tengok apa kan yang saya boleh upgrade lagi dalam ruang komen ni. Kalau saya sempat baca, insyaAllah saya baca. Sebab apa muslimat, hari ni saya tak boleh nak tengok sangat. Saya macam silau lebih. Macam mana entah hari ni, macam pening-pening lalat. Alhamdulillah habis juga. Inilah ubat Ustazah Zai. Kalau baring tadi memang lagi pening. Sekian, Assalamualaikum. Orang Shah Alam ada? Jom kita jumpa di Masjid Seksyen 13 Shah Alam. Bye-bye. Assalamualaikum.